Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah salli wa sallim ala sayyidina habibina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala diberikan kita kesempatan malam ni untuk sama-sama kita mendapatkan ilmu Allah SWT ini daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang sebelum pada kita ini, dan orang-orang yang menyampaikan ilmu itu. Semoga kita semua ditempatkan di kalangan orang-orang yang diberikan keampunan Allah Ta'ala dan bertemu kita pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita diterima amalannya. Pada kuliah yang lalu kita telah membincangkan dan mentafsirkan tentang pengertian kafir, sifat-sifat orang kafir, dan apakah natijah daripada orang yang menentang, orang yang enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah malam ni kita lihat tentang satu lagi istilah dalam iman itu yang disebut sebagai murtad. Kalau dalam bahasa Arab yang lain disebut riddah. Orang yang melakukan kemurtadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murtad ni satu perkataan yang kita selalu sebutlah, murtad. Kadang-kadang kita bergurau senda sebut ni murtad Melaka. Nah, dah duduk tempat lain lama-lama, dah tak keluar lagi dia punya lahawa dia tu, dia kata ni dah murtad Melaka. Kalau orang Kedah duduk Melaka tak sebut lagi cara Kedah, dia sebutlah murtad Kedah, murtad Melayu, murtad apa. Jadi makna murtad ni satu perkara yang umum, tetapi sebenarnya dia memiliki kesan kepada keimanan. Sebab perkataan murtad ni satu perkara, satu istilah yang tak boleh dia buat main sebenarnya. Tapi kalau kata murtad Melaka jarang. Saya mengikut kajian saya lah, pengamatan saya, jarang kita dengar orang negeri lain, baik orang Negeri Sembilan ke, orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, orang Kedah ke, orang Perak ke, kalau dia duduk Melaka dia jadi Melaka, jarang. Tapi kalau orang Melaka duduk Negeri Sembilan, orang Melaka duduk Johor, duduk Terengganu, duduk Kelantan, duduk Utara, mesti garanti dia berubah dia punya cakap dia. Tak boleh cek dalam taman kita ni. Kalau ada orang Kelantan dalam taman ni, tuan-tuan tengok dia bercakap, dia berubah tak? Tak berubah. Orang Utara duduk taman ni, berubah tak cakap dia? Tak berubah. Orang Melaka kalau duduk dekat Kedah, dia balik Melaka, kita pun tak tahu ya dia ni orang Melaka. Kenapa macam tu? Itu menunjukkan orang Melaka ni ada krisis identiti. Kita mudah berubah, mudah lupa. Tapi orang negeri lain jarang kata Piramli, kadang-kadang. Tapi selalunya begitulah orang Melaka, dia berubah.
Tapi tak apa, berubah bahasa tak apa, jangan berubah iman. Murtad maknanya menolak, meninggalkan, keluar api kata orang kata. Keluar, menolak, meninggalkan satu pegangan yang disebut sebagai riddah. Kalau dalam bahasa syarak, maknanya orang Islam yang meninggalkan Islam. Orang Islam yang meninggalkan Islam dan juga meninggalkan segala ajaran yang ada dalam Islam itu, serta akan menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Ada 3 sebab murtad. Yang pertama sekali, dia meninggalkan agama. Aku tak nak lah Islam, leceh lah Islam ni, aku nak masuk Kristian. Senang, boleh pakai miniskirt. Sekarang ni ada satu gerakan baru, gerakan Kristian Syria dipanggil. Pakai tudung, lelaki boleh pakai jubah, tapi ajarannya lain. Sekarang ni dah ada di Malaysia, dah masuk lah. Ramai pelajar-pelajar, anak-anak kita dekat universiti, tolong jaga-jaga sikit kat IPTS terutamanya. IPTA kita boleh kontrol, IPTS tak boleh kontrol sebab dia punya pensyarah ramai bukan Islam. Jaga-jaga kalau kita hantar anak kita dekat institut pendidikan tinggi swasta, kena jaga-jaga. Dia memang bebaskan, kau nak ketulung pakailah, nak pakai jubah pakailah, kau nak pakai songkok apa semua, sebab itu juga terkandung dalam ajaran dia. Cuma dia punya akidah itu, kepercayaan kepada Jesus itu melampaui daripada kepercayaan dia kepada Allah Ta'ala. Saya pernah berdebat dengan beberapa orang Kristian ni, tadi cikgu-cikgu, dan pernah berdebat di Sarawak dulu dengan padri-padri. Saya tanya satu kat dia, baiklah, kalau awak mengatakan bahawa Tuhan itu beranak dan anaknya Jesus, Nabi Isa tu katalah begitu, tapi kita Islam tak iktiraf Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sebab tu ditukar nama Isa tu kepada Jesus, supaya boleh memerangkapkan orang lain. Kalaulah kamu kata menyembah Jesus anak Tuhan, jadi ke mana kedudukan Tuhan? Saya kata, yang Tuhan itu kamu tak sembah, kenapa kesembah anak dia? Mana lebih hebat, bapa ke anak? Saya kata. Dia kata tentulah bapa. Kalau ada bapa, sembah bapa lah, yang kesembah anak apa. Dan anak ni pun belum tentu lagi dia membawa kamu kepada syurga. Dan anak itu Jesus itu tak mungkin dia mengaku yang dia sebagai anak Tuhan. Kamu saja yang melabelkan dia sebagai anak Tuhan. Jadi kita orang Kristian ni dia mudah, dia punya akidah. Sebab tu orang Dayak, Iban, Cina ni mudah masuk Kristian, pasal akidah dia terlalu longgar. Itu yang pertama, meninggalkan Islam. Dia Islam, dia meninggalkan, dia tak nak. Yang kedua, meninggalkan ajaran Islam. Ajaran dalam Islam tu dia tak nak. Misalnya zaman Saidina Abu Bakar, ada golongan yang tak nak bayar zakat. Dia kata, Abu Bakar, kami tak nak bayar zakat. Diperintah bayar zakat, kami tak nak. Sebab apa? Itu pada zaman Muhammad bolehlah. Zaman ini sekarang ni kita tak boleh. Kita tak bayar zakat sebab kita yang mencari rezeki, maka kita tak bayar zakat. Maka ramai pengikut Abdul Malik ni tak nak bayar zakat. Maka Saidina Abu Bakar mengisytiharkan perang pada golongan ini, sebab golongan ini dianggap sebagai murtad. Mana ajaran Islam tu dia tak terima. Jadi orang yang tak menerima ajaran Islam, apa ajaran Islam, baik solatnya, wuduknya sekalipun, istinja sekalipun. Apa istinja?
sekati nak dedat ke nak apa ke lantak lah. Tu murtad. Sebab apa? Dia menolak ajaran Islam. Menolak Islam tak kira sama ada yang besar ke kecil ke. Saya dah terangkan dulu, walaupun hatta perkara berkaitan dengan memotong kuku. Saya pun teringat. Sementara saya ingat ni, saya nak beritahu. Ni nak korban tak lama lagi ada beberapa perkara yang orang kita terlupa. Bila seseorang tu nak korban, siapa ada niat nak korban? Ada 1, 2, 3. Ingat Nabi kata apabila masuknya bulan Zulhijjah, ni sekarang ni bulan, kan kita Zulqaidah. Nabi kata apabila masuknya Zulhijjah, orang yang berniat untuk berkorban, maka dia dilarang, mamnu', dilarang, macam lari seokok, dilarang untuk memotong kuku, menggunting rambut, mencukur misai, mencukur segala bulu yang patut dipotong. Bulu roma tak boleh. Sehinggalah habisnya hari tasyrik. Tu kena ingat. Ramai orang kita terlupa. Sama seperti orang itu nak mengerjakan haji, tapi dia tak adalah nak pakai ihram. Janganlah Zulkaidah dia pakai ihram. Apa pasal kau pakai ihram ni? Aku nak korban. Action pula engkau kata. Ini perkara-perkara sunat yang sepatutnya kita buat, tapi dilarang. Dilarang situ tak sama macam diharamkan. Maknanya kalau kita terbuat, tak dah kena denda, tapi fadail tak dapat. Tapi kalau orang tu berniat nak korban ni, dia meninggalkan benda itu, dia tak potong kuku, dia tak gunting rambut, dia tidak mencukur misainya, bulu-bulu apa yang patut dicukur itu, maka dia dapat fadilat yang besar. Sama seperti orang yang dalam ihram. Kalau nak potong, nak cukur, sekarang ni ada 2 hari lagi. Ada 2 hari lagi. Masuk Zulhijjah, tak boleh. Dan daging korban tu dia ada 3 bahagian. Ini ramai orang pun silap juga. Daging korban ni ada 3 bahagian. 1 bahagian untuk diri kita yang korban itu. 1 bahagian untuk fakir miskin. 1 bahagian untuk masyarakat. Yang kita nak beri kepada orang yang kaya ialah bahagian kita, bukan bahagian orang ramai. Ini kena ingat. Kita ada 3 bahagian. Bahagian kita 1/3, bahagian orang miskin, itu bahagian dia, dan bahagian masyarakat ni keliling, dia tak miskin. Tapi kalau kita nak beri kepada orang bukan Islam, jiran kita ataupun sahabat kita, dia ada harta, dia kaya, tapi sahabat kita dia pun meleleh tengok daging korban juga, kita kena beri bahagian kita, bukan bahagian fakir miskin, bukan bahagian masyarakat. Jadi boleh tak kita beri pada orang bukan Islam? Jawapannya boleh. Sebab Nabi pun buat begitu. Bahagiannya dia beri pada orang Yahudi yang menjadi jiran dia. Ni kita belajar sejarah. Jangan kita ni hentam kromo. Mana boleh kita orang Islam tak boleh beri. Bukan main garang lagi kau. Tapi kita tak faham sirah. Sirah ni melahirkan hukum fiqah. Fiqah dia datang daripada sirah, datang daripada perbuatan Nabi. Sebab tu kita tak boleh melakonkan watak Nabi, tak boleh melakonkan watak sahabat, sebab di situ jatuhnya hukum. Cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, cara Nabi makan, cara Nabi berumah tangga, cara Nabi merintah negara, itu sunnah Nabi yang tak boleh dilakonkan, sebab dia membawa kepada sunnah peribadi yang boleh membawa hukum. Mana kalau kita buat watak Nabi seolah-olah itulah Nabi, Nabi jalan macam tu kita pun ikut jalan macam maknya tu.
Tak boleh. Kata-kata Nabi, ucapan Nabi, sebab tu tidak boleh dilakonkan. Haram kita melakonkan watak Nabi, watak sahabat, sebab dia melahirkan hukum. Jadi sirah tu penting. Jadi Nabi bila dia nak beri kepada sahabat-sahabat dia yang ada kemampuan, yang kaya, dan juga orang-orang bukan Islam, dia beri daripada bahagian dia. Bahagian dia. Kecuali kita tak boleh ambil bahagian kita kalau kita korban tu korban nazar. Kita bernazar, kalau aku dapat kahwin lagi satu, kata Hairi, aku nak berkorban. Bukan hari ni, hari lain. Hari ni takut bini. Ada berani ke? Senyum akal. Aku kalau dapat bini lagi satu ke, anak aku dapat UPSR dapat 5A, 5A pun soalan bocor apa? Temerang je. Cerita jadi cerita. Saya suka ambil cerita Piramli. Cerita Piramli Mandu 3. Aku ingatkan 2. Rupanya 3 engkau. Ingatkan 2 bocor, rupa 4. Termasuk bahasa Tamil. 4 bocor. Tangkap cikgu. Cikgu kena tangkap. Logik ke cikgu dah boleh bocor soalan? Tu kemudian lah. Geram juga. Sebab kita bekas cikgu. Cikgu kena tangkap pasal bocor soalan. Saya dulu panel pembuat soalan. Tapi soalan nak keluar saya tak tahu. Sebab kita buat banyak soalan. Ada bank soalan. Kita tak tahu apa soalan nak keluar. Sebab apa? Sebab soalan tu akan ditapis oleh satu panel lagi. Yang panel yang kita ni cikgu buat. Tapi yang memilih tu bukan cikgu. Tapi kena tangkap cikgu. Ni yang pembaca proof. Pembaca proof. Pencetak ni. Yang cetak ni. Tu saya ceritalah. Biar dia ni. Jadi itu yang tadi saya korban. Kena ingat. Boleh tak kita jual daging korban? Ni saya nak cerita sebelum saya masuk bab murtad tadi. Sebelum saya terlupa. Boleh tak kita jual daging korban? Jawapannya tak boleh. Ada satu tempat, satu kampung, saya tak nak beritahu kampung ni, dalam Melaka juga. Lelong daging korban ni, bukan daging, tulang. Tulang ni, tulang-tulang ke apa semua, leceh lah nak beri pada orang tak nak tulang kan. Padahal orang tu dah menunggu tulang tu, geram je. Dia kata orang tak, kita telelong buat duit, masuk dalam tabung. Haram. Sebab Nabi kata seluruh daging yang ada pada apa adalah hak milik orang yang berhak menerimanya. Kalau kita tak nak beri orang ramai, orang miskin tulang, kata nak beri tulang orang miskin susah, kita beri kepada amilin. Amilin ni apa? Yang bekerja tu lah. Yang bekerja, yang tolong sembelih, yang tolong melapar, yang mencincang apa semua, beri. Tulang ni bahagian amilin yang bekerja ni. Untuk orang ramai kita beri daging. Macam tu lah. Kan boleh buat apa? Adapun kalau kita nak memberi upah kepada orang yang menyembelih, orang yang menyembelih tu kadang-kadang kita beri upah kan, bahagian dia. Kita kepala ni bahagian kau, ambil lah. Kalau kita niat itu upahnya, haram. Kita berilah bentuk lain, bentuk duit. Ni duit kau, upah kau sembelih RM30, ambil. Tapi ni kepala ni nanti tu bahagian kau, upah kau apa, sembelih. Orang tu terima, haram. Kalau selama ni siapa yang buat gitu, kena tobat. Tak boleh lah dipulangkan kepala tu balik. Dia bertobat. Sebab itu bukan dia, hak dia. Tadi saya dah beritahu, itu hak siapa? 3 bahagian tadi. Orang yang punya diri, satu bahagian. Fakir miskin satu bahagian. Masyarakat satu bahagian. Maknanya hak orang miskin tu lebih daripada hak masyarakat sebenarnya.
Sebab orang miskin duduk dalam masyarakat. Tapi kita sebab nak cari orang miskin sangat tak ada sangat kan. Fakir mungkin, miskin ada, fakir ni mungkin tak ada lah sekarang ni. Ada pun terpencil lah, kes terpencil. Tu tentang korban, kena ingat tu. Dia punya kulit dia. Bagian rakyat miskin tu, kita korban di sini, rakyat di sini, boleh tak kita bagi orang miskin yang di luar kawasan, tapi tidak ada, dari tempat lain, bagi ke dia. Hak orang sini saja. Itu dipanggil masalah umum. Kalau kita rasa tempat kita ni dah sepatutnya dah memang dah banyak kan, kita nak pergi hantar sebelah yang tak ada, itu masalah umum, tu dia boleh lah. Tu cerdiknya orang sini, cerdiknya jawatankuasa lah. Jadi kalau kita nak ngimpul, saya pernah pergi di kampung Sidam Kiri di Kedah. Kampung Sidam Kiri ni sekarang kampung Sidam Kiri lah, dekat Kulim sana. Penduduknya masa tu pergi tahun tak silap saya tahun 80, masa saya kat Maktab Perguruan Islam tu, pergi ikut kawan saya, rumah dalam kampung tu tak sampai pun 50 lebih lah, 50 macam tu lah. Tapi lembu yang nak dikorbankan 22 ekor. 22 ekor. Kemudian jawatankuasa kampung tu, kampung Sidam Kini, dia berbincang, kata kita lebih nanti kita hantar kampung Sidam Kanan lah sebelah. Orang Sidam Kanan kata kami nak tinggal macam mana, kami pun sini ada 16-17 ekor dia dah. Lama saya duduk situ 1 minggu, hari-hari makan daging. Makcik yang saya duduk rumah tu, rumah keluarga angkat saya tu, macam-macam masak dia buat. Goreng, masak kicap, masak kari, masak apa semua. Hari-hari daging. Dia tak boleh, nak hantar tempat lain pun tak boleh. Sebab tu setengah tempat dia hantar lebih jauh lagi. Hantar lagi jauh. Dulu kenderaan susah, kan dah senang. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni kita tengok orang kita, dia buat korban dekat Kemboja, buat korban dekat Nepal kan, buat korban. Tapi kalau dekat Mekah tak payahlah. Mekah tu tak payah. Dia pun hantar ke tempat lain juga. Hantar ke Sudan, hantar ke Somalia, hantar ke Ethiopia. Dia hantar sana. Jadi kita kalau nak korban apa, tapi kita tak seronok lah. Sebab Nabi kata kalau kita korban, seboleh-bolehnya kita melihat darahnya. Dan kita pun menyebut Allahu Akbar walillah ilham. Tu dapat dia punya fadilat korban. Sekarang ni orang tak nak macam tu. Kotor taman ni, dia kata nanti berak apa semua. Jadi kita sembelih tempat lain. Jadi orang yang korban tu tak dapat tengok dia punya darah. Ni kalau dia pegang kepala dia, jangan dipeluk pula. Sayang kat lembu tu. Okey. Jadi yang pertama tadi dia meninggalkan Islam, yang kedua dia menafikan ajaran Islam. Apa ada ajaran Islam? Tadi dia kata walaupun sunat, dia tetap jadi murtad. Murtad ni orang Islam. Kalau dia bukan Islam, dia tak panggil murtad, dia panggil kafir. Kita dah bincang dulu. Dan yang ketiga, dia mengungkapkan kata-kata dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Benda yang Allah Ta'ala halalkan dia haramkan, benda yang Allah Ta'ala haramkan, benda yang Allah Ta'ala halalkan dia haramkan, benda yang Allah Ta'ala haramkan dia halalkan. Arak misalnya, judi, alah arak minum sikit apa salahnya? Dia menghalalkan apa yang diharamkan walaupun sikit, dia jadi murtad dan dia kena bertobat. Kita kena beritahu dia, perbuatan kau ni dah murtad sebab kau menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Judi, sikit-sikit apa, tak apalah, RM6 je, RM10. Mana kita menghalalkan yang haram. Kalau dia main judi, perbuatan dia berdosa. Tapi bila dia kata alah, tu makna dia buat hukum baru. Tapi kalau kata
engkau ni main judi haram. Aku tahu tapi aku nak ni. Tu lain, itu berdosa besar. Tapi kalau dia berkata macam dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, dia mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka perbuatannya murtad. Misalnya ni selalu orang pergi Mekah, pergi haji, dia kata kita pergi, ini pengalaman saya pergi umrah bulan 4 hari tu. Dia kata mana kita boleh bersetubuh dekat Mekah ni, tempat ni suci. Tu saya pergi jumpa dia, macam mana lah engkau boleh kata, Tuhan boleh kata tempat ni tak boleh bersetubuh. Nabi kalau tak bersetubuh macam mana boleh Nabi dapat 7 anak kat sini? Saya tak tahu rumah Nabi bawah sana. Jadi Tuhan ni dah mengharamkan apa yang dihalal oleh Allah Ta'ala. Ni bahaya ni dia kat Mekah ni, boleh jadi murtad. Ya ke Ustaz? Iyalah saya. Habis orang cakap macam tu, dengar cakap orang ni lah terjun masuk lubuk. Makan buah beluluk, terjun masuk lubuk. Jadi kena faham hukum. Benda yang Allah Ta'ala haramkan, kita halalkan. Apa yang Allah Ta'ala halalkan, kita haramkan. Tak boleh. Itu jadi murtad. Kena bertaubat balik. Bertaubat, dan disunatkan mandi taubat. Tak boleh tunggu Jumaat lah. Nak tunggu Jumaat pun nak. Kita Melayu ni pantang Jumaat. Pantang Jumaat, malam Jumaat, semua ingat. Hari Rabu malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, hari Sabtu malam Jumaat. Semua malam Jumaat. Saya kata apa masalahnya? Seorang suami isteri dah berkahwin, yang malam Jumaat tu sunat, yang malam lain tu jadi wajib. Ni tak faham. Nabi kata bila suami kamu mengajak kamu, walaupun di tepi panggang roti, tempat panggang roti. Panggang roti tu apa? Gelau lah, yang macam tempayan besar tu. Walaupun tepi tu panas, Nabi kata kalau suami kamu ajak, kamu kena buat. Tapi tengoklah tempat tu ada orang tak ada orang. Allahu Akbar. Jadi wajib lah. Jadi kalau malam Senin, malam Senin tak boleh lah kita buat malam Jumaat. Tak ada, malam Jumaat tu malam sunat. Malam Senin, malam Selasa, kalau suami nak wajib. Ni tu tak boleh dengar ni yang belakang ni. Ni malam ni kan habis. Tu kena faham. Orang kita ni dia syok sendiri je. Baru tahu. Apa malam pun dia jadi wajib. Cuma malam Jumaat tu malam yang disunatkan. Ini hukum agama. Orang kata cakap tak bagus, salah tu. Cerita pasal haid, nifas, bersetubuh, ini benda agama, bagi orang faham. Macam mana? Kalau Sebalik macam suami tak minta, ini wanita ada. itu suami dayus. Kadang-kadang suami penat. Kau ingat kau punya penat, yang bini punya penat kau tak ingat. Kena faham lah. Kadang-kadang suami dia ego. Dia ego. Dia rasa dia je, tapi lupa isteri. Jaga isteri tu. Kita nak pakai lama bukan nak pakai. Ini dalam otak ni, bila bini sakit nak kahwin lagi satu. Saya ada kawan ini cerita betul. Seorang kawan saya sama mengajar, sama ni, saya mengajar kat Sarawak dulu, dia pindah sini sama. Kawan dia yang dikahwin tu kawan saya juga. Tapi sebab dia ada niat nak kahwin lagi satu, dia boleh suruh bini dia potong rahim. Dia kata bini dia tak berpersihat apa semua, sakit, maka dia minta doktor, dia tanda tangan ni, dia tanda tangan untuk memotong rahim, mana tak boleh beranak. Tahu-tahu apa sebab dia suruh potong rahim? Itulah alasan dia. Yang digunakan bahawa bini dia tak boleh beranak, maka dia nak zuriat lagi, bini tak boleh, maka dia kahwin lagi satu. Nampak? Jadi akalnya
Tak berbagus. Saya kata engkau ni akal jahat, saya kata. Haram perbuatan kau. Sebab engkau mempunyai niat untuk berkahwin lagi satu dengan engkau menzalimi isteri kau. Memanglah dia sakit, tapi jangan sampai kita memudaratkan bahagian yang paling penting. Mana dia begitu? Bila saya tanya bertalu-talu, dia memang akhirnya dia mengaku memang dia berniat begitu supaya dia ada alasan untuk kahwin lagi satu. Yang kita geram tu dikahwin dengan anak murid. Nah, tu yang kita geram. Kawan, Baik. Itu tentang istilah murtad dan dari segi syarak. Apa kesannya? Apa hukum murtad? Hukum murtad yang pertama, dia wajib dibunuh. Berat tu. Saya beritahu minggu lepas kan, 2 minggu lepas, ada 5 perkara yang berkaitan dengan maqasid syar'i. Maqasid syar'i. Ada 5. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga diri, dan menjaga akal. Ini hak Allah. Menjaga agama tak boleh murtad, tak boleh meninggalkan agama, sebab dia beri kesan yang besar kepada perkembangan akidah. Yang kedua, menjaga akal. Akal makna tak boleh rosakkan otak kita. Akal kita itu tak boleh kita minum arak. Orang minum arak ni dia tak ada akal. Tak percaya cuba operate otak dia, memang tak ada otak. Yang ketiga, menjaga harta. Makna tak boleh mencuri, tak boleh ambil hak orang lain. Sebab rezeki tu Allah Ta'ala beri. Jangan kita dengki khianat dengan kita mengambil hak orang. Yang keempat, menjaga keturunan. Makna tak boleh berzina. Sebab kalau berzina menyebabkan keturunan itu tak tahu siapa dia punya asal usulnya. Atau liwat, tak boleh melahirkan zuriat. Dan yang kelima, menjaga diri, iaitu tak boleh membunuh. Sebab semua ni hak Allah Ta'ala. Nyawa hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Jangan kita dengan sebab keluarga kita, ahli keluarga kita dibunuh, maka kita pun menjadi pendekau. Aku akan menuntut bela di atas kematian. Wah, bukan main lagi. Tak boleh. Sebab hak membunuh ini ialah hak, menjatuhkan hukum membunuh ialah hak hakim kata dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut amalan dia. Itu 5 perkara. Jadi orang yang murtad ni boleh dibunuh, tapi bukannya macam tu, kau murtad, aku tikam kau, mampu kau. Tak boleh begitu. Ada syarat-syarat dia. Yang pertama sekali, kita kena suruh dia bertobat. Suruh dia bertobat. Maka para ulama ada beri pendapat. Kalau Syafi'i kata 3 minggu berturut-turut, 3 Jumaat. Lalu setengah mazhab kata sampai 1 tahun diberi tempoh supaya dia bertobat. Jadi dalam hal macam ni, kalau kita nak buat enactment tu, kita buat, ambil lah yang paling utama, yang paling mudah supaya dia beringat. Ambil lah setahun, kan? Kita ambil setahun, bagi tempoh setahun supaya dia boleh berfikir semula. Tetapi jikalau dia murtad dengan dia mendiamkan diri, dia tak buat apa, dia murtad, dia seorang ni, dia jalan, dia buat tak tahu, dia tidak mencemarkan Islam, maka ia boleh dibiarkan. Tapi kalau dia murtad dengan dia mencemarkan Islam, dengan dia atau pentasnya dia bercakap, dengan tulisannya, dia buat lagi CD menyebarkan tentang keburukan Islam kononnya, maka kalau dah sampai tempoh yang kita beri tadi, maka wajib dijatuhkan hukuman bunuh. Tu nampak beza kan? Kalau dia murtad, dia tinggalkan Islam. Ada orang buka Islam, dia masuk Islam sebab dia nak kahwin kan?
Dia nak kahwin, lepas tu dia pun, laki dia pun tinggalkan dia, ataupun laki dia meninggal, dia dah tak ada pegangan, dia kembali kepada agama asal dia, dan dia tak buat apa, dia diam macam tu. Itu para ulama kata itu boleh ditinggalkan, tak ambil tindakan, tak apa, sebab dia tidak memudaratkan kepada agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan Islam, sama ada dia murtad kembali ataupun dia murtad pada masa di Islam, kalau dia melakukan onar, membuat artikel, bercakap, berceramah, menyatakan pendiriannya secara terang-terangan dengan menghina Islam, maka boleh dijatuhkan hukuman bunuh mengikut enactment yang ada lah. Kita enactment tu tak ada, enactment murtad tak ada. Sebab tu orang murtad ni kan ni gila-gila, dia boleh cakap apa suka, sebab tak ada enactment, tak ada halangan untuk dia bercakap. Itu bahayanya. Tapi kalau dia duduk diam, buat dek je kan, tak apalah, tu tak ada masalah. Baik, itu yang pertama, hukum yang pertama. Hukum yang kedua, segala sembelihannya tidak boleh dimakan. Kalau disembelih, tak boleh makan sembelihan dia. Rupa dia dah murtad, dia pergi sembelih, kecuali kita tak tahulah. Kalau kita tahu dia dah murtad, dia pergi sembelih, maka sembelihan tak boleh dimakan. Yang ketiga, kalau ada perkahwinan itu terbatal, automatik terbatal, kecuali kalau dia bertaubat. Tapi kalau dia tak bertaubat, kena beritahu isteri dia atau beritahu suaminya bahawa perkahwinan kamu dua tak terbatal. Sebab apa? Salah seorang daripada kamu ni telah pun murtad. Batal, tak boleh. Kalau dia buat juga, maka itu dinama zina. Zina. Yang keempat, tidak boleh menerima harta pusaka. Tak boleh menerima harta pusaka. Kalau kita jadi bapa, kalau anak kita, na'udzubillah min zalik, ni contohlah, anak tu murtad, kita ada harta, anak tu tak ada hak kepada harta yang ditinggalkan. Anaknya ada 5 orang, jadi harta banyak, seorang jadi murtad, jadi harta tu dibagi pada 4 orang saja. Seorang tu tidak berhak sebab dia telah pun meninggalkan agama. Itu penting untuk kita memahami tentang murtad ini. Orang yang murtad bolehlah dianggap sebagai perosak agama kerana dia menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang lain dengan mempermainkan agama Islam yang dianutinya. Agama ni macam bukan pengawayang, boleh masuk, keluar masuk. Agama ni merupakan tempat kita berpaut. Agama ni, akidah, kepercayaan ni tempat kita berpaut. Kita tak boleh jadikan agama ni macam panggung wayang, boleh keluar masuk, tak. Dan kepercayaan itu naklah kita pegang betul-betul. Sebab tu Nabi kata Islam itu dagang. Al-Islamul ghair. Nabi kata Islam tu dagang. Dagang maknanya waktu Nabi dah bawa Islam tu, orang nampak Islam ni, siapa masuk Islam, lekeh lah kau. Dianiaya, dipulau, dibunuh. Bilal bin Rabah diseksa. Keluarga Sumayyah dibunuh, matanya dibutakan. Ammar bin Yasir begitu juga. Bilal bin Rabah seksa sampai dia dibawa diheret ke padang pasir. Panas padang pasir dengan panas dekat tempat biasa tak sama tau. Cuba tuan-tuan tak payah pergi waktu panas terik, duduk tepi pantai dekat pasir, menggeliat kaki kita, berlari-lari. Ini dibawa ke padang pasir, lalu dia hempap batu yang besar tu, dia hempap dan disuruh Bilal bin Rabah murtad.
Apa kata Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mana tak ada berhala. Dia mengekalkan dia punya pegangan. Begitu juga dengan keluarga Sumayyah. Sampai dibutakan oleh tuan dia supaya meninggalkan agama. Bayangkan orang perempuan, ini bukan senang cocok mata sampai buta. Ini bukan kasih selamat. Bukan cobaan ni betul-betul. Cocok mata. So tinggalkan agama Sumayyah. Tapi dia tidak tinggalkan. Dia tidak ada murtad. Sebab apa? Sebab dia dah yakin bahawa itulah agama yang dia pegang. Sebab itulah Allah Ta'ala beri peringatan. Mariyatadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kalau kamu berpaling tada, kalau kamu murtad daripada agama kamu, akan datang, Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum lain, satu orang lain, satu golongan lain yang akan mempertahankan agama ini. Jangan kita ingat bila orang tu murtad, orang tu boleh menjatuhkan maruah Islam. Tidak. Allah Ta'ala akan menggantikan dengan satu kumpulan lain, satu pertubuhan lain, satu golongan lain, orang yang lain. Kita harap orang yang lain tu kita lah. Dengan syarat ada 5. Tuhan kata, kalau kamu nak jadi orang pengganti kepada orang yang murtad pada agama ni, orang tak nak jalankan agama Allah Ta'ala, mayatadda dini an dini. Barang siapa murtad daripada agamanya, malu ulama kata ada 2. Satu, murtad daripada agama makna dia keluar daripada Islam. Macam orang-orang teman Abu Bakar, ada yang mengaku dia nabi palsu, Musailamatul Kazab. Ada yang tak nak bayar zakat. Ada yang keluar Islam dengan suka-suka. Maka keluar Islam suka, maka Allah Ta'ala kata mayartadda minkum an dini. Ataupun satu lagi, golongan yang tak mau menjalankan Islam pun murtad. Maka fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum. Kaum maknanya, ulama berpendapat kaum tu maknanya siapa golongan yang ramai, sama dalam bentuk pertubuhan ke, bentuk golongan ke, apa ke, kaum itu maknanya. Siapa dia kaum itu, siapa di golongan itu yang akan menggantikan orang yang murtad ini? Iaitu yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cintakan Allah dan Allah cintakan mereka. Mereka kasihkan Allah dan Allah kasihkan mereka. Itu yang pertama. Dia mesti ada sifat kasih kepada Allah. Makna pada mulut dia tu cinta dia Allah. Tasdik biqalbi wa takrib bilisani wa yumal bil amali. Ini sifat dia. Dia sentiasa mengikut ajaran Al-Quran. Ini sifat orang yang pertama, yang Allah Ta'ala kasih dia. Kalau dia buat begitu, maka Allah Ta'ala kasih dia. Bila Allah Ta'ala kasih, maka Allah Ta'ala akan mempertahankan, memperkukuhkan aqdamakum, kedudukan kamu, akan memperkukuhkan iman kamu. Tapi kalau kita buat apa, Allah Ta'ala kata biarlah, lantak engkau lah. Bila Allah Ta'ala kata dah pergilah engkau, maka jadilah ashabul fasik, orang-orang yang fasik. Berat. Yang kedua, sifat orang yang Allah Ta'ala kata tadi menggantikan orang yang murtad tadi, iaitu azillatin alal mu'minin. Mestilah dia ni azillah alal mu'minin, berkasih sayang dengan orang mukmin. Sayang, suka dia pada orang mukmin. Maknanya dia bersilaturahim. Kalau musim korban ini dia berkorban untuk orang miskin, bagi. Kalau ada orang dalam taman ini, dalam kampung kita ni susah, dia tolong. Jaga hubungan masyarakat, jaga silaturahim. Sebab Nabi kata barang siapa yang memutus silaturahim, bermakna dia telah memutuskan amalan dia pada hari itu. Berat tu. Sembahyang ditolak. Kalau dia puasa sunat ditolak. Kalau dia puasa Ramadan ditolak. Kalau dia sambut raya pun ditolak.
Orang pada hari raya patutnya dia pergi bermaafan, tapi dia tak nak. Dia tak nak, bermakna dia memutus rahim. Amalan dia pada hari itu dia tolak. Sambut hari raya ni wajib tak? Wajib ke sunat sambut hari raya? Wajib. Bila wajib, maknanya dia tak dapat pahala. Tak dapat pahala sambut raya. Sambut raya pun dapat pahala. Tapi kalau pasang dandut tak adalah pahala. Itu ni hebatnya Islam tu. Sambut raya dapat pahala. Tapi tak ada sampai 30 hari. Raya sekejap je. Jadi dia berkasih sayang. Azillatin alal mu'minin. Yang ketiga, a'izzatin alal kafirin. Dia masih a'izzah, masih tegas dengan orang bukan Islam, dengan orang kafir. Nyatakan kebenaran. Ini Islam. Ini hukum Islam. Fahamkan dia, jangan takutkan dia. Engkau jangan main, kalau masuk Islam kau kena sunat, kau kena potong tu. Kalau tak potong tu kau tak Islam. Dia dah takutkan dia. A'izzah maknanya kita menjelaskan dengan betul. Memanglah dalam Islam ni, kalau kau tak masuk Islam pun sunat benda tu bagus juga kata. Tapi disunatkanlah sunat itu. Kan? Ceritalah dengan betul. Cerita hukum Islam dengan betul. Akidahnya, sembahyangnya, solatnya, hukum-hukum dalam Islam tu terangkan dengan betul supaya dia boleh faham. Kalau dia tak menganut Islam pun tapi dia faham. Dia melindungi Islam macam bapa saudara Nabi kan, Abu Talib. Abu Talib dia tak masuk Islam. Tapi dia faham Islam, dia lindung Nabi. Dia kata, Muhammad, engkau buatlah apa yang kau suka asalkan agama tu betul. Aku tetap akan melindung kau. Walaupun dia tak beriman. Sampai Nabi buat garis bila Abu Talib dah sakit. Nabi Muhammad pergi pujuk bapa saudara dia. Ya abati, kata, wahai bapa saudaraku, masuklah Islam. Dia Abu Talib. Ni garisan ni. Nabi buat garisan. Sampai peringkat tu Nabi suruh mengucap, Abu Talib diam. Sampai Nabi buat satu garisan. Kalau kau melangkah garisan ni, kau Islam lah, maka kau akan selamat. Tak nak dia, ego dia. Sebab apa? Sebab dia pemimpin Mekah. Takkan aku nak ikut engkau, walaupun aku lindung kau, tapi aku tak boleh ikut engkau sebab aku ni bos. Kau siapa? Tapi dia tetap melindungi Nabi sebab dia yakin dengan kepercayaan apa yang Nabi bawa. Sebab dia nampak, dia lihat Nabi mempunyai kebenaran dalam Islam itu. Begitu juga kita dengan orang bukan Islam. Kita kena a'izzah, kena tegas. Jangan kita lebih lentok kan. Kita kena tegas dengan dia, barulah dia boleh faham. Walaupun dia tak Islam, dia tak masuk Islam, tetapi sekurang-kurangnya dia faham apa yang kita bawa dalam Islam itu. Jadi Islam tu tidaklah difitnah. Kalau tidak, Islam ni dikandang orang salah. Islam tak betul je. Kalau kita lihat dalam WhatsApp, dalam video-video orang bukan Islam, Islam tak betul je. Ganas lah, ekstrim lah, apa semua. Dapat sekarang ni kumpulan IS pula buat hal. Sembelih sana, sembelih sini. Ini tak adalah Islam. Ini kepahaman saja macam Islam, tapi sebenarnya tak ikut Islam. Mana kita boleh bunuh orang sesuka? Tak boleh. Ada pula satu biol orang perempuan Islam pergi bantu pula kumpulan IS ni. Orang Malaysia pun ada perempuan beri bantuan seks pada dia orang. Ini matlamat menghalalkan cara, teori Machiavelli. Salah. Islam tidak ada matlamat menghalalkan cara. Tak ada. Itu konsep barat, konsep Machiavelli. Islam matlamatnya betul, jalannya betul. Ini pasal dia orang tu jauh dari keluarga, jauh perempuan tak boleh kahwin, maka kita sebagai orang perempuan kesian kat dia, berilah perkhidmatan seks. Mana ada hukum boleh? Dia kata dia lebih mulia daripada pelacur. Pelacur dapat duit, dia tak dapat duit dia free bagi. Kalau macam tu kat Malaysia kita buat gitu ramailah. Ini tak boleh, agama tak boleh macam tu, tak boleh fikir logik. Nampak macam betul kan perjuangan tu, tapi salah. Dia memberi fitnah kepada Islam, menyebabkan orang bukan Islam jadi apa,
jadi musuh kepada Islam. Benci dia pada Islam pasal tindakan-tindakan yang melampau itu. Tapi dalam keadaan macam tu, saya terperanjat tuan-tuan tahu tak, anak George Bush, Laura Bush, masuk Islam. Dia boleh beri salam dengan baik, dia boleh menyebut kata-kata Arab dengan baik. Dia belajar. Kita orang Melayu beri salam masih tak betul lagi tau. Assalamualaikum. 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 Kita jawab salam pun salah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam ni perkataan ahli syurga. Udhulaha fi salamin aminin, masuk syurga dengan salam. Sebab tu kita tak boleh buat main salam. Salam ni ialah untuk ahli syurga. Assalamualaikum maknanya kita suruh dia masuk syurga. Tapi kalau kita beri salam tak betul, sebut assalamualaikum. Janganlah kita jadi piramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandai-pandai. Sama ada dia seorang ke dia dua bertiga, assalamualaikum ni ialah kata-kata Allah, maka dia jadi mabni benda kekal. Kalau kita jumpa dah hari kita buat assalamualaikum juga. Tak ada assalamualaika. Kalau assalamualaika tu bukan kata-kata Allah, itu kata kita. Itu dari segi nahwu bahasa Arab. Assalamualaika. Sejahtera kepada kamu seorang. Tapi kenapa sebut juga kum? Sebab di keliling Hairi itu ada malaikat yang jaga. Malaikat hafazah, malaikat raqib, atib, dan malaikat Israel. Jangan lupa tu. Kita dah syok malaikat tu, malaikat, lupa malaikat Israel. Malaikat ni ada keliling kita ni, yang menjaga kita. Sebab itu kita sebut assalamualaikum. Kita tak sebut assalamualaika, perempuan assalamualaiki. Kalau dua orang lelaki assalamualaikum, perempuan assalamualaikum. Kalau ramai assalamualaikum, kalau perempuan ramai assalamualaikunna. Tu mualaikunna salam, kata Piramli. Norma dia tak ada. Kita tetap baca assalamualaikum. Maka kita jawab dengan perkataan yang betul juga. Waalaikumsalam. Kena betulkan bukan waalaikumsalam. Dalam manahu bila huruf qamariyah itu, syamsiah itu disambung, dia jadi hidup. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita jawab assalamualaikum, kita waalaikum. Waalaikum. Tak apa, tapi bila sambung waalaikum assalam, kena sambung waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Tapi Nabi kata sebaik-baiknya salam itu ialah kita memberi lebih daripada orang yang memberi salam. Kalau orang tu beri salam assalamualaikum, maka kita kena beri lebih, iaitu waalaikumussalam warahmatullah. Rahmat Allah pada kamu. Kalau dia beri assalamualaikum warahmatullah, kita kena beri lebih lagi, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia beri lebih juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita kena beri juga lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wassa'adah. Ataupun setara jugalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara. Jangan dia beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Kita beri kurang, kita kena beri lebih. Kalau kita boleh faham bahasa Arab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wassa'adah waridwana wa nurmadiyah. Ada nurmadiyah? Tak ada lah. Sa'adah, ridwana, tak apa. Mana kena bagi lebih. Tu pentingnya kita. Tadi dipanggil a'izzatin 'alal kafirin, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Itu namanya tanda kita kasih sayang pada orang Islam. Jangan nampak dari jauh. Assalamualaikum. Menyampah aku tengok muka kau. Daripada jauh dah tengok. Oh, si Hawa tu lalu pula. Nabi kata apa?
la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Jangan kamu benci membenci, jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu belakang membelakangi. Belakang tengok ya, pusing sana pusing sini, itu maknanya belakang melengki atau pulau memulau. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi hamba Allah yang bersaudara. La yahillu ayyahjura'ahu fawqa salasati ayam. Tidak halal bagi kamu meninggalkan saudara kamu lebih daripada 3 hari. Kalau nak bergaduh pun 3 hari ni, supaya dapat rasa reda. Lepas 3 hari kalau bergaduh lagi, haram hukum dia. Tempoh bertenang 3 hari. Orang bergaduh kan, mana engkau bergaduh, engkau tu salam. Salam, tapi salam dia tak ada dalam hati. Maka Nabi kata beri tempoh berapa hari? 3 hari. Dah masuk 3 hari, takkanlah tak boleh bertenang lagi. Kalau 3 hari tak bertenang lagi, maknanya kita ada tahasadu lagi tadi, ada tadabaru tadi, maka haram perbuatan kita. Bila haram tadi, memutus silaturahim bermakna kita, amalan kita ditolak pada hari itu. Tu yang puasa kita ditolak, kalau sambut raya pun ditolak, kita baca Quran pun ditolak amalan kita, selagi kita memutuskan silaturahmi kita, silaturahim kita. Penting silaturahim, jaga apatah lagi silaturahim dengan mak bapak kita, silaturahmi dengan kaum kerabat kita, dengan saudara mara kita, dengan kawan-kawan kita, guru-guru kita, murid-murid kita, setaman, sekampung. Jadi kalau kita memutus silaturahim, berat. Dia boleh menyebabkan amalan kita tadi ditolak. Kita tak nak berkawan dengan orang, kita pergi surau, tapi muka kita masam, tengok orang tak suka apa semua, amalan kita ditolak. Buat apa? Semayang dalam mati kita, tengoklah Pak Imam ni, aku kalau boleh tak nak dia ikut dia jadi imam. Dalam mati perut kita mutus silaturahim, mana amalan kita ditolak. Sebab salah satu daripada perkara yang mengesahkan solat jemaah ialah hati antara imam dengan makmum mesti terpaut. Kalau kita semayang, imam ni kita dalam hati kita tak nak ikut dia, tak sah. Tak sah. Jadi kena ingat tu semayang jemaah. Kecuali pada semayang yang wajib Jumaat, engkau suka tak suka, kau ikutlah imam tu. Tapi kalau semayang fardu, tak suka imam tu, kita mufarakah, maka kita tak dapat pahala pada berjemaah. Rugi kita. Yang keempat, wa yujahadu fi sabilillah. Orang yang Allah Taala kasih tadi ialah orang yang berjihad pada jalan Allah. Wajadu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta dan diri dia. Harta dia dan diri dia. Dia kena korbankan. Tak boleh dia ada duit dengan diri dia, dia sanggup berkorban. Kalau kata kita nak buat gotong royong, kita tak boleh nak beri duit, kita beri tenaga kita. Kalau zaman Rasulullah lu nak berperang dengan muka Islam, sampai satu ketiga perang tak ada duit, sahabat-sahabat ada mak-mak macam makcik tu, ya Rasulullah aku tak ada apa nak beri pada engkau, aku ada kurma 5 biji ni, 5 biji tu jadi harta. Ada sahabat kata, ya Rasulullah aku tak ada apa nak beri, tapi aku sanggup untuk pergi berperang menentang musuh di Rom sana. Sanggup orang tua. Tu dengan diri dia. Macam kita lah juga. Kalau kita nak ambil perang tu tak adalah jauh. Kita ambil yang paling mudah, jihad hawa nafsu diri kita, jaga diri kita. Itu maknanya berjihad pada jalan Allah. Masih ada sifat jihad ni, maknanya melampaui daripada perkara biasa. Itu makna jihad. Tapi kalau hari-hari kita kita katalah kita sihat, kita pergi surau, itu biasa. Tapi dalam keadaan kita sakit, kita pergi surau, itu jihad.
Tapi kalau orang lalu, alang kau ni sakit buat pergi surau, itu jahat. Kan? Dah sakit tongkatnya. Haji apa? Haji Mat. Sakit. Orang lalu, Pak Man apa, Pak Man datang surau ni. Pak Man tak sihat, duduk rumah. Dia tak tahu perasaan orang tua ni menggelodak nak pergi surau, pergi masjid. Engkau pula kata jangan. Tu makna jahat. Orang tua ni buat jihad. Maknanya jihad melampaui daripada apa yang kita boleh buat. Itu jihad. Dan yang kelima, Allah Ta'ala kata wala yakhafuna laumatal laim, dan dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Bila kita bawa Islam ini, orang akan kata kita macam-macam. Jadi tak takut. Alah kau baru nak bertobat banyak cakap dengan kau. Besok tak datang pergi surau. Tapi kalau dia datang juga, dia pergi juga, itu maknanya wala yakhafuna laumatal laim, dia tidak takut kepada celaan orang yang akan mencela. Dan nak pakai tudung pula, dulu kau lah pergi dangdut. Dia dah bertaubat. Konsep dalam Islam ni ada satu konsep taubat. Macam mana jahat sekalipun, banyak dosa kau, Allah Ta'ala innallah at-tawwabur rahim. Allah Ta'ala itu tetap menerima taubat dan dia maha penyayang. Tadi baca surah Iza Ja'a Nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila kita nak bertaubat, ada dua syarat. Yang pertama, mesti memuji Allah. Fasabbih. Kemudian wastaghfir, hendak kau minta ampun, barulah Allah Ta'ala terima taubat engkau. Tapi kalau kata aku bertaubat, nak sebut subhanallah, nak beristighfar pun tak nak. Apalah Pak Imam ni baca la ilaha illallah panjang-panjang 3 kali 10 kali pula, baca sekali dah lah. Mana dalam jiwa dia tak ada gitu. Dapat belai Jumaat baca surah sejadah panjang lah sikit, ada nak sujud. Dulu saya pergi satu surau, Pak Imam tu bawa lah, pergi satu masjid kat Lu Gajah, singgah kat Lu Gajah tu, hari Jumaat kebetulan Imam bawa lah surut sejadah. Adalah satu orang tu ikut, saya ingat dia orang luar je lah, dia pun tak tahu. Dia habis semayang tu, apa hal Pak Imam ni, dia terlupa ke dia pergi sujud tadi? Kan kita baca wasabu bihamdi rabbihim fahum la yastakbirun kan. Lepas tu sujud. Dia kata Pak Imam tu dah salah. Dia lalu sambil nak balik tu, nak keluar, Pak Imam tadi dah salah tu, dia dah sujud pula kata. Sebab dia teringat, dia bangun cepat. Dia tak ada ilmu, tu tak belajar. Tapi jangan pula ingat, surah sejadah ni bukan wajib. Para ulama kata kalau kita menganggap bahawa tiap-tiap hari Jumaat kita baca surah sejadah jadi wajib, maknanya perbuatan kita itu pun salah. Tiap-tiap Jumaat kena baca surah sejadah, dia tak baca. Sedangkan itu sunat, Nabi pun buat sekali-sekali, nak bagi tahu bahawa hukum begitu. Bukan tiap-tiap Jumaat Nabi baca surah tu, banyak lagi surah Nabi baca. Surah Al-Insan, surah Ad-Dahri, Nabi baca surah Iqra, wasjud waqtarib. Jadi kita kena nak tunjukkan yang kita ni hafal, hebat. Kita pun baca tiap-tiap minggu surah sejadah. Tapi ada ni lah depan ni. Tak semesti begitu. Maka kena cerdik. Imam jadi imam, kena buat sesekali. Sebulan 2 kali cukup. Supaya dia tidak menjadi satu hukum wajib. Tidak nanti orang anggap dia wajib, macam wajib. Tapi sebenarnya benda tu sunat. Sunat pun bukan sunat abad. Bukan sunat yang dituntut. Sunat biasa sebab kita menghormati ayat itu yang ada sujud. Dalam Quran ada 13 tempat tanda bila kita baca ayat yang kata ada sujud, yang digaris tu, maka kita disunatkan sujud menghadap kiblat. Kalau kita buat tadarus, ada je tu, ada orang yang mendengar tu, orang tu lah yang sujud.
Kalau kita tak boleh sujud, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu. Saya ingat setakat tu untuk minggu ni. InsyaAllah kita dua minggu datang tu hari kurban tu. Tengoklah keadaan sebab saya takut saya berada di luar Melaka. Ada cadangan nak pergi Kemboja, nak korban di sana. Tadi cerita tadi. Tapi kalau saya tak pergi, mungkin ada kuliah lah. Tapi kalau saya pergi, maknanya kuliah tu terbatal lah. Tapi belum chatting tiket apa semua, cuma ada niat begitulah. Tengah buat kira-kira lagi. Mana yang benar pada Allah Ta'ala, salah silap tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallah.